Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada berita tergempar iaitu satu laporan polis telah kita buat pada petang tadi, dibuat oleh saudara Syed Abdul Rahman terhadap Ju Fazli Syekh Ahmad. Ju Fazli Syekh Ahmad ni tuan-tuan telah membuat satu video yang telah menuduh Datuk Seri Najib sebagai orang yang telah merogol, meliwat dan membunuh Altan Tuya. Masya Allah tuan-tuan. Ini budak mulut longkang ni tuan-tuan. Ini report polis Okey. Budak mulut longkang ni saudara. Saya memang daripada dulu lagi saya anggap posting-posting beliau ni sampah. Jadi tidak pernah memberikan sebarang perhatian kepada posting budak ni yang bagaikan pelacur murahan. Sekejap sokong sebelah sana, sekejap sokong Anwar Ibrahim, sekejap sokong DAP, sekejap sokong Mahathir. Hari ini pula bersama dengan Muhyiddin nampaknya. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan saudara, memandangkan hari ini beliau membuat tuduhan sedemikian, maka kita dah minta saudara Abdul Rahman untuk membuat satu laporan polis. Walaupun kita tahu bahawa membuat laporan polis ke atas mereka-mereka yang menyebelahi kerajaan ni memang merupakan satu benda yang membazirkan masa, kan? Tetapi atas permintaan sahabat-sahabat, mereka nak juga membuat laporan polis. Jadi saya rasa biarlah dia buat. Dan sekurang-kurangnya kita dapat melihat bahawa sekiranya laporan dibuat ke atas fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin Barisan Nasional, pemimpin UMNO, tak ada tindakan yang bakal diambil. Seperti mana yang kita semua sedia maklum sebelum-sebelum ni, macam itulah keputusan dia. Cuma hari ni saya nak ambil kesempatan memandangkan dia dah bangkitkan isu Altan Tuya ni. Maka saya nak bagi butiran tentang isu Altan Tuya. Pertama, tuan-tuan kena faham bahawa isu ini timbul tak ada hubungan langsung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Hubungan yang ada ialah di antara Altan Tuya dengan Abdul Razak Baginda. Boleh tutup sebelah ni? Dengan Abdul Razak Baginda. Kerana Abdul Razak Baginda, seperti mana yang diungkapkan oleh bapa Altan Tuya, adalah merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang Altan Tuya kenal di Malaysia. Dia tak ada kenal orang lain. Memang ada gambar antara Razak Baginda, Altan Tuya dengan Datuk Seri Najib. Tetapi gambar itu pun sudah pun disahkan oleh Chua Tian Chang ataupun Tian Chua, bekas ahli parlimen PKR daripada Batu, yang mengaku beliau telah mengedit gambar tersebut. Dia cabut muka Datuk Najib, dia letak dekat muka badan orang lain, dia letak kepala Altan Tuya dekat badan seorang wanita, dan dia letak kepala Razak Baginda. Ini edit saja. Okey. Bagaimana saya boleh mengatakan bahawa tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Najib? Pertama, seperti mana yang saya ungkap tadi, bapa Altan Tuya mengesahkan bahawa Altan Tuya hanya mengenali satu orang di Malaysia. Kedua, bila Altan Tuya datang ke Malaysia, beliau berulang-alik daripada Hotel Melaya ke rumah Razak Baginda. Yang dia gegar pagar ialah dia gegar pagar rumah Razak Baginda, bukan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan bila dia sampai ke Malaysia, dia telah pun engage PA Bala
private investigator, PI Bala, untuk mencari di mana rumah Razak Baginda. Kalau dia ada hubungan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, maka dia tak perlu hire seorang private investigator. Dia boleh terus cari rumah Timbalan Perdana Menteri. Semua orang tahu di mana rumah Timbalan Perdana Menteri, iaitu di Sri Satria. Senang nak cari. Okey. Kedua, adakah benar Datuk Seri Najib terlibat merogol? Memang tak masuk akal. Meliwat sudahlah memang tak masuk akal, kan? Apatah lagi membunuh. Pertama sekali tuan-tuan, saya nak beritahu, Datuk Seri Najib ketika dia dituduh membunuh Al Tan Toyah, beliau telah bersumpah 2 kali di Pulau Pinang, 1 kali di Masjid Damansara, 3 kali dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Satu hari itu saya berada di Pulau Pinang ketika pilihan raya kecil. Saya mendengar beliau melafazkan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Beliau bersumpah beliau tidak pernah mengenali wanita Mongolia yang bernama Al Tan Toyah ni. Tak kenal, jadi macam mana boleh ada hubungan, apatah lagi membunuh, apatah lagi meliwat, apatah lagi merogol. Mungkin Zulfazli ni dia keliru antara Datuk Seri Najib dengan Anwar Ibrahim. Yang terlibat dengan aktiviti punggung ni tuan-tuan, bukan Datuk Seri Najib. Ini Anwar dengan kekasih lama dia Azmin Ali saja. 2 orang saja. Okey, itu perkara yang kedua saya nak beritahu. Ketiga tuan-tuan, bagaimana boleh wujudnya cerita Al Tan Toyah ada hubungan dengan Datuk Seri Najib? Wujudnya cerita ni saudara, kerana pereka cerita Pakatan Harapan, dia cuba nak relatekan bahawa kononnya Al Tan Toyah datang ke Malaysia untuk menuntut komisen beliau sejumlah RM500,000. Saya nak beritahu tuan-tuan, 1 biji kapal selam Scorpion ni pun nilai dia hampir 2 bilion. Betul? Nilai dia hampir 2 bilion. Takkanlah setakat RM500,000 komisen. Itu pun dia orang tak nak bayar. Memang tak masuk akal lah. Cuma yang lebih patut kita lihat ialah kenapa mereka menuduh Al Tan Toyah ini sepatutnya mendapat komisen RM500,000. Kerana kata-kata Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa Al Tan Toyah ialah translator apabila Razak Baginda berunding dengan pihak yang menjual Scorpion. Bahalul-bahalul ni tuan-tuan, saya kategorikan bahalul lah. Kalau dah bodoh melampau ni, kita panggil bahalul. Bahalul-bahalul ni saudara, dia ingat kita beli kapal ni, kita beli dengan Rusia. Kalau contohnya Sukhoi, yes, memang kita beli dengan Rusia. Tapi Al Tan Toyah ni saudara, orang nak relatekan kapal ni dengan dia kerana dia ialah seorang wanita warga Mongolia. Mongolia ni bersempadanan dengan Rusia. Jadi memang betul dia boleh bercakap dalam bahasa Mongolia dan dia boleh bercakap dalam bahasa Rusia. Persoalan dia, kapal Scorpion kita bukan beli dengan Rusia. Kita beli dengan Perancis. Dan urus niaga untuk membeli kapal ini ialah dalam bahasa Inggeris. Takkan orang jual kapal sebiji 2 bilion ringgit, dia tak mampu nak untuk lantik seorang pekerja yang boleh berunding dengan kerajaan kita dalam bahasa Inggeris. Di mana datang munasabahnya tuan-tuan? Jadi itu sebabnya saudara, saya nak beritahu budak Zulfazli ni, dia sepatutnya tidak meletakkan dirinya terlalu murah macam ni. Orang bayar, engkau buka kaki. Ini perangai. Tak tahu nak cakap apa lah tuan-tuan. Cakap tu biarlah masuk akal sikit.
Sampai tuduh Datuk Seri Najib meliwat lah, merogol Atan Tuya lah. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni Perdana Menteri tau. Masa ketika berlaku ni, dia timbalan Perdana Menteri. Kalau adalah hubungan dengan Atan Tuya ni, dan sampai orang menuduh Datin Seri Rosmah telah pergi manjat ke Bukit Cerakah. Orang tak kenal Datin Seri Rosmah ni, dia boleh cakap lah. Saya nak beritahu, Datin Seri Rosmah ni 2 tahun lebih tua daripada Datuk Seri Najib. Walaupun dia boleh aktif lagi dekat gym, tapi dari segi fizikal dia, lutut dia tu tak okey untuk memanjat. Jadi apabila orang kata dia pergi manjat Bukit Cerakah dan dia menyaksikan bagaimana Atan Tuya dibom, ini satu benda yang tak masuk akal. Yang kedua juga, yang ketiga juga, salah satu sebab yang mereka mengatakan bahawa Atan Tuya diletupkan menggunakan C4. Dan mereka mengatakan hanya pihak tentera yang ketika itu Datuk Seri Najib merupakan Menteri Pertahanan mempunyai akses kepada C4. Saya nak beritahu dalam mahkamah akhirnya telah terbongkar bahawa barang yang digunakan untuk meletupkan Atan Tuya bukan C4. Ianya hanya plastik eksplosif. Kalau UTK tuan-tuan, macam Syirul dan Azila ni, dua lelaki ini adalah anggota UTK, Unit Tindakan Khas. Kalau UTK nak pecah rumah orang, dia akan letak plastik macam gula getah tu, keliling, and then dia bomkan pintu tu. So ianya merupakan plastik eksplosif. Dan apabila Abdul Razak Baginda dia diganggu oleh Atan Tuya yang setiap hari berulang-alik daripada Hotel Melaya pergi ke rumah Razak Baginda, beliau telah dipelawa untuk mendapatkan bantuan oleh bekas pegawai Datuk Seri Najib. Kebetulan Abdul Razak Baginda adalah seorang penulis ucapan Datuk Seri Najib, jadi dia ada hubungan baik dengan ACP Musa pada ketika itu. ACP Musa yang telah meminta supaya Abdul Razak Syirul dan Azilah untuk membantu Abdul Razak Baginda menghindari daripada ancaman dan gangguan oleh Atan Tuya. Mana taknya tuan-tuan, Abdul Razak Baginda ni ada isteri. Bila mana Atan Tuya menggegar pagar rumah dia, cuba bayangkan keadaan Abdul Razak Baginda dengan isterinya di dalam rumah, sudah pastilah dalam keadaan yang begitu tidak kondusif. Girlfriend kita pergi cari depan rumah, gegar pagar, macam mana keadaan? Jadi dia minta bantuan daripada anggota UTK 2 orang ni, hanyalah bantuan untuk menghindari Atan Tuya daripada terus menerus memalukan dia, menggegar pintu pagar dan terus menerus merosakkan lagi hubungan beliau dan isteri beliau. Itu sebab dia minta bantuan daripada 2 anggota UTK ni. Tapi tuan-tuan, UTK ni tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, dia punya kerja ni memang kerja kalau dia hantar bertugas ni, tugas dia bunuh orang lah. Dia selesaikan mengikut cara dia, bukan menggunakan kaedah diplomatik. Dan apabila Syirul dan Azilah mengambil Atan Tuya daripada depan rumah Abdul Razak Baginda, berlaku pertengkaran mulut yang akhirnya menyebabkan Syirul telah melepaskan 1 das tembakan. Cuma apabila sampai ke ini tembakan tu berlaku daripada dalam kereta. Ini berdasarkan apa yang saya baca, keterangan yang telah pun ditulis oleh Syirul sendiri. Jadi tuan-tuan, apabila sampai ke Bukit Cerakah, bila didapati pada ketika itu Atan Tuya masih hidup, walaupun sudah ditembak sekali di kepala, dia masih hidup lagi. Itu yang menyebabkan Azilah mengarahkan Syirul menembak sekali lagi. Jadi 2 kali ditembak. Itu sebabnya bila Syirul kena,
Azilah pun kena. Azilah kena kerana dia yang mengarahkan Syirul untuk tembakan yang kedua. Ini kena faham apa yang berlaku di dalam prosiding mahkamah. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa ketika berada di Bukit Cerakah, untuk menghapuskan bukti, mereka mengambil keputusan untuk digulung mayat Altan Tuya ini menggunakan PE, plastik eksplosif. Dan plastik eksplosif ni tuan-tuan memang kuat. Dan itu yang menyebabkan kepala Altan Tuya sampai tersangkut di atas pokok. Yang itu yang menyebabkan akhirnya benda ni terdedah. So, bagi mereka-mereka yang terdesak sangat apabila melihat populariti Datuk Seri Najib ini berada di tahap yang sangat baik, populariti bos dia hari ni makin hari orang makin benci. Kalau ia pun nak memburukkan nama Datuk Seri Najib, gunalah kaedah lain. Kerana bila mana Lim Kit Siang mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib terlibat dengan pembunuhan Altan Tuya, lepas tu pula ada yang kata terlibat dengan pembunuhan Kevin Morais, terlibat dengan pembunuhan Husin Najadi, maka apa yang Datuk Seri Najib buat? Orang yang tak bersalah ni tuan-tuan, mudah aja. Beliau telah mengarahkan pegawai khas dia, saudara Zefri, untuk membuat laporan polis ke atas dirinya yang dituduh membunuh Altan Tuya. Dan akhirnya polis memutuskan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam kes Altan Tuya. Jadi tuan-tuan, itulah cerita dia. Ada soalan? Silakan. Apa saya tak nak baca? Kes telah disiasat oleh PDRM dan disahkan oleh Tan Sri Musa Hassan, Ketua Polis Negara, bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Ini dalam maklum. Jadi tuan-tuan, dunia hari ini ialah dunia yang penuh dengan fitnah. Cuma saya nak ingatkan satulah. Rasulullah pernah ditanya, dan Rasulullah memberi jawapan. Siapa yang patut kita ikut? Iaitu orang pemimpin yang paling banyak anak panah di badannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.